Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT saya dapat berkuliah di sini selepas masa yang lama. Dihubungi oleh sahabat saya Haji Zali, "Ustaz, marilah bertahun tak mari sini." Pada duduk sebelah tu je. Tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, mengambil keberkatan kita di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita pelajari dan juga memahami perkara yang berkait dengan ibadah yang kita akan laksanakan, iaitu tiada lain tidak bukan ibadah korban. Sebelum ini mungkin kita telah mendalami dan memahami tentang ibadah yang kita lakukan saban tahun, iaitu ibadah sembelih korban binatang haiwan yang tertentu yang kita lakukan setiap tahun. Namun oleh kerana kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa, bagus ada baiknya kita ulang kaji pelajaran ini. Mudah-mudahan dia menjadi ingatan kita, khususnya orang yang terlibat dengan ibadah korban. Walaupun tidak semua yang ambil bahagian, namun kita semua terlibat dalam Aidil Adha, nyambut hari raya Aidil Adha. Kemudian boleh jadi kalau kita tak ambil bahagian, kita terlibat sebagai sukarelawan, orang yang sama-sama memeriahkan majlis ibadat korban nanti, insya-Allah. Yang pertama mengenai dengan ta'rif, pengenalan dengan ibadah korban. Mana yang kita tahu bahawa ibadat korban ini hanya tertentu pada bulan Zulhijjah sahaja. Ia tak boleh keluar, bahkan kalau dilakukan di luar daripada Zulhijjah maka disebut sebagai sembelihan biasa. Yang pertama, Allah SWT sebut dalam surah Al-Kautsar, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kamu lakukan sembahyang, menunaikan ibadah sembahyang kerana Tuhan kamu, dan berkorbanlah. Pengertian korban mana yang disepakati oleh para ulama ialah binatang yang disembelih terdiri daripada unta, lembu ataupun kambing. Taqarruban ila Allah, mendekatkan diri pada Allah pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Jadi ibadah korban ini ialah melibatkan haiwan yang tertentu pada masa yang tertentu, kemudian dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri pada Allah. Sebagaimana kita sembahyang, kita buat ibadat sembahyang semata-mata nak dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kita dengan kehidupan seharian. Kehidupan kita tak dapat tidak tak lari daripada halal, haram, makruh, harus, dan dipanggil al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Benda yang halal boleh kita buat, benda yang haram kita tak buat, benda yang makruh kita tinggal. Contohnya yang kita akan sebut berkenaan dengan makruh-makruh yang tak boleh dibuat bagi orang yang ambil bahagian korban. Ulama mengatakan bahawa maksud wanhar, iaitu korbanlah, ialah mengorbankan ataupun menyembelih binatang korban
pada hari raya korban. Sebab tu dipanggil Al-Adha, hari raya Ad-Dhahi. Ad-Duha antara makna lain ialah hari raya korban. Hari raya, ataupun di bahasa Arab dipanggil At-Tadhiyah. At-Tadhiyah maknanya berkorban. Berkorban maknanya apa dia? Dia mengeluarkan belanja sendiri, mengeluarkan harta sendiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibelanja bukan atas nama diri dia. Daging yang kita sembelih, haiwan yang kita sembelih itu kita beri pada orang lain. Bukan dalam kepahaman setengah orang, daging lepas pada sembelih ambil dalam kereta bawa balik rumah. Semua pula tu. Ada tak pasal gitu? Biasa adalah. Tanpa ada rasa malu. Boleh jadi tak mari kuliah. Kalau mari kuliah dia tak buat gitu. Kurang-kurang dia tinggallah sedikit bahagian untuk diagih. Jadi dengan kata lain, perbuatan sembelih binatang korban pada hari raya korban, binatang yang tertentu saja, maka itulah ibadat korban yang nyatanya menjadi sunnah, menjadi suatu perkara yang sangat dituntut oleh agama. Sabda Nabi SAW, Nabi telah berkorban dengan menyembelih 2 ekor kibas yang berwarna putih dan bertanduk. Baginda sendiri yang menyembelih kedua-duanya, dan baginda telah menyebut nama Allah, bertakbir sambil meletakkan kakinya ke atas tengkuk kibas tersebut. Ini dalil daripada sunnah Nabi mengatakan Nabi berkorban. Sama dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji selamat tinggal, haji yang hanya sekali sahaja Nabi buat seumur hidup. Haji seumur hidup sekali je. Sebab itulah kalau kita ada nama haji, tak ada 2 haji. Haji bagi 2 kali haji. Walaupun dia pergi berapa kali haji pun saja haji. Saya pergi 2 kali, boleh tak panggil saya haji? Tak boleh. Jadi haji yang kedua, 3, kata Yusuf Qaradawi, zaman sekarang sudah menjadi tiada keperluan lagi kita buat. Sama juga dengan umrah. Umrah yang wajib sekali seumur hidup. Kalau nak pergi nak tahu, dalam keadaan sekarang ni ia jadi jatuh makruh dah. Orang Palestin tak makan, orang Rohingya lagi tak ada tempat tinggal. Sahabat kita di Palestin kena bom di Syria dah sekiralah duduk sepadam, tak ada tempat duduk. Sahabat kita dan saudara kita sesama Islam di mana sahaja kena bom, kena bunuh, kita bersenang-senang buat ibadat. Lepas tu orang kata balik, daripada pergi melancong ke lain, baik ke Mekah. Nampak niat asal melancong tu tak betul dah. Jadi dia melencong ke Mekah. Alasan itu sengaja nak lari, sebab dia tidak ada sifat dipanggil ijtimai, sifat kemasyarakatan. Dia panggil sifat ananiyah, aku mumu. Aku punya harta, aku punya susah, aku kerja pukul 8 balik pukul 6, susah dapat gaji, jadi peduli apa kamu? Jadilah macam mana yang kita tengok hari ni, masing-masing tak peduli orang lain. Berlaku di zaman mana? Zaman kita lah. Zaman kita orang yang senang payah nak berkawan dengan orang susah. Orang susah nak tanya khabar orang senang bimbang. Takut kita tanya khabar, aku tak ada benda lain lah, tanya khabar, nak pinjam piti, nak pinjam piti dah ni. Kawan tu baru tanya khabar, bukan nak minta piti. Nampak? Jadi ambil ibrah ini, korban, melakukan ibadah adalah satu perkara yang menjadi keutamaan kita, khususnya yang kita boleh ambil bahagian di negara-negara luar. Hari ini Yayasan Amal ada banyaklah, dia buat korban di Sudan, berkorban di negara yang ada perang, dengan bahagiannya 300, 400, maka boleh juga kita ambil bahagian, tak ada masalah. Kalau kita merasakan 750 grade A tu mahal. Sebab tu dia ada grade A, B, C. Tapi orang yang ambil grade C jangan rasa kurang pahala pula. Ambil grade C je lembu. Berapa? 150. Murahlah sikit grade C. Namanya grade, sebenarnya lembu sama je. Silap air bulan grade A tu kurang makan minum, tak kurang jadi apa dia tak selera makan. Siapa hari bulan warna sama ni. Mula komplain. Warna Haji Zali.
Kata 7,5. Kata 7,5. Kita kata mu balik awal. Balik awal. Memang jenis benda ni. Benda nampak lembu kurus sikit. Kata 7,5. Jaga. Bunyi lagi kita rekod dia. Kalau hak jenis spesial yang gitu memang tak ngaji, tak bagi kuliah. Kalau hak redha, mungkin kita nak ambil korban dan bagi daging tu pun kita tak kebulu juga. Daging 7,5 tu kita tak simpan dalam perut kita pun. Dan kita rasa pun tengok lebih kurang 1 kilo, setengah kilo ambil balik rumah, lain bagi orang laka. Tu yang kita nak. Apa hikmah daripada ibadah korban? Mana kita tahu semua ibadat ada hikmah, sembahyang, puasa, zakat dan seterusnya. Adapun dalam bab ibadat korban ini, antara hikmah yang terbesar ialah kita menghidupkan amalan korban yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika mana Allah Ta'ala uji dengan arahan perintah menyembelih anaknya. Dalam bab perintah Allah ni, Nabi dia boleh arahan daripada Allah, sama ada daripada Jibril ataupun melalui mimpi, ilham. Jadi ketika mana dapat arahan melalui mimpi, disebut dalam Al-Quran Al-Karim, inni ara an azbahuka, an ara fil manani an azbahuka. Aku lihat dalam mimpi aku sembelihmu wahai Nabi Ismail. Nombor satu kita kena tengok di sini. Pertama, mimpi para nabi wahyu. Mimpi para nabi wahyu. Yang kedua, mimpi nabi menjadi wahyu dan wajib dilaksanakan. Tak boleh dia pilih tak mau buat sebab apa alasan sembelih anak. Yang ketiga, ketika itu anak dia duduk di Mekah. Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Mekah Palestin dekat ke jauh? Jauhlah. Memakan beberapa masa yang lama untuk mari. Dan pernahkah Nabi Ibrahim ziarah anak dia di Mekah? Sepanjang sejarah dia tak pernah ziarah anak dia di Mekah ni. Sejak daripada ditinggal kecil sampai ke besar, jumpa balik nak sembelih. Tu timbul orang kata Nabi Ibrahim mimpi jumpa setan. Ada orang liberal dia kata mu pun jumpa setan ni sembelih anak. Mana ada sembelih anak ni ajaran setan. Baik. Kita pun terpengaruh juga sikit. Ya Allah dah ni sembelih anak apa? Apabila Allah Ta'ala perintah sembelih anak, maka di situ timbul ujian. Allah nak uji Nabi Ibrahim ikut ke tak? Baik, bagi kita manusia biasa, ujian bagi manusia biasa ni macam kita ni Allah tak uji begitu. Tak ada ujian begitu. Jadi sebab tu Nabi antara lain Nabi diuji dengan ujian yang 40 kali ganda bagi orang biasa. Maknanya kita kena uji sekali ni kata berat. Dengan susah payah, miskin, anak sakit, isteri sakit sebagainya lah. Ujian hidup. Nabi 40 kali, 40 orang susah kali atas kepala dia. Ujian berat. Jadi Nabi Ibrahim diuji untuk sembelih anak. Jadi peristiwa ujian ini dicatat dalam Al-Quran. Maknanya benda tu betul. Perintah Allah itu betul, bukan mimpi sebarangan mimpi, bukan setan berupa kemudian dirojak sembelih, bukan. Yang kedua, apabila Nabi Ibrahim nak laksanakan perintah Allah, apa yang Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim ikat anak dia dalam keadaan ini, setengah ahli sejarah kata, dan dibaringkan di atas batu. Ibarat kita nak buat korban kaki. Tak cuma lembu kaki kita ikat. Jadi Nabi Ibrahim ikat anak juga belakang supaya dikata ikat aku supaya aku tak gelepar masa kena sembelih. Dan berlaku peristiwa sembelih tu dalam keadaan Allah Ta'ala suruh dia sembelih, dan dia sembelih sungguh anak dia. Namun di situ Allah angkat, Allah tukar. Ketika mana percik darah, kan tukang sembelih biasa dia tak masa dia nak sembelih tu, apa yang perlu dia buat? Dia kena pastikan tekak putus, betul tak? Tapi Nabi Ibrahim tak sanggup nak tengok. Dia hanya melihat ibarat darah terpecik je. Dalam keadaan dia tak tergamuk nak tengok anak dia. Namun ketika itulah Allah ganti dengan kibas. Jangan kita faham dalam cerita budak-budak hak buku nipi-nipi, ketika itu bunyi kambing bek. Bukan gitu. Lepas tu kambing itu mengambil alih tempat Nabi Ismail, kemudian disembelih. Bukan begitu. Maknanya Nabi Ibrahim dengan yakin bahawa disembelih anak dia. Senang ke susah?
Maknanya suatu ujian yang sangat dahsyat, yang sangat berat, tak terbayang oleh akal manusia. Tapi Nabi Ibrahim buat juga, dan ketika itu dia tengok bukan anak dia, kibas. Kambing ataupun biri yang telah ditukar oleh Allah Ta'ala. Besar tak pengorbanan ni? Besar. Bukan sebarangan pengorbanan yang tak mampu dibuat oleh kita orang biasa. Orang kita ni Allah Ta'ala suruh semayang pun tak semayang. Nah, Allah Ta'ala suruh keluar zakat ni simpan macam duit dalam bank. Macamlah duit beranak. Duit dalam bank lebih pada hak kau ada zakat tak keluar. Sebab kita dalam negara kita tak ada pertukar memaksa orang kaya keluar zakat. Ada tak? Tak ada. Negara kita ni tak ada pertukar daripada mana-mana majlis agama ke ataupun undang-undang mahkamah, automatik alert bank akan demo ni, atau macam kita kan bulan-bulan tak payah bil telekom tu kan. Jangan lupa bayar bil. Bulan ini ada dipotong. Pernah tak siapa bil kan kita bayar lambat lah. Pernah tak siapa ada bank, jangan lupa anda tak payah zakat ni kan, dapat pahala, dapat dosa saja-saja. Pernah dapat tak? Tak ada siapa pun. Relax gitu lah duit dalam bank. Sebab walaupun bank patuh syariah, tapi dia tak alert bahagian zakat tak. Atas kita nak bayar ke tak mampu. Itu jadi masalah pada negara kita. Orang kaya tidak mengeluarkan zakat bukan atas dasar dia tak mampu, tapi tidak ada penguat kuasaan. Penguat kuasaan inilah yang ada kalau kita kerajaan Islam merintah, maka di sana dipaksa orang kaya keluar zakat. Kalau awak tak keluar zakat, apa awak tak mampu keluar zakat? Tanya soalan dia. Saya tak si keluar zakat apa? Jawapan dia satu je, sebab saya jahil ataupun saya tak mampu. Kalau jahil atau ustaz mengajar dia zakat ni wajib selepas qada sekalian. Yang kedua, dia enggan. Maka ketika enggan, awak telah melanggar satu hukum Allah, iaitu zakat tu wajib. Mana? Nak ayat begitulah. Kita kena i'tiqad, yakin syariat Allah ni adalah satu benda yang baik untuk kita. Sama ada syariat Allah ini dalam bentuk sukarela. Baik, ibadah korban ni kan sukarela, tak ada wajib, melainkan hanya beberapa keadaan saja yang menjadikan wajib. Antara lain ibadah korban ini mengandungi erti pertolongan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir yang berhajat pada pertolongan, serta menambahkan rasa gembira pada mereka pada hari raya. Dahlah dia setahun ni tak makan daging, tapi masa hari raya tak buri pula daging dia. Hari raya dahlah sebut je surah ni berapa ekor? Berapa ekor? 20 19 18 lebih lagi 19 ekor. 19 ekor boleh makan setahun. 19 ekor, Masya Allah, tabarakallah. Sejid surga 20. Atau nama sejid bang 20 ni surga. Maknanya kalaulah masyarakat sekitar ini kaya miskin semua dapat rasa. Tak? Batulah kita showkan ambil bahagian mengikut kaedah dia pula. Lepas ambil bahagian nak pergi mana daging ni. Biasa orang ambil bahagian ni dia bukan duduk sini pun. Balik raya lah jauh-jauh nak ambil bahagian sebab surah ni ramai. Jadi dia pun tanya, dah JK buat kan ni daging. Jadi kita showkan gini, ambil daging nak sebahagian boleh, nak ambil sekilo boleh, nak ambil semua boleh. Tapi yang abdalnya begini. Bagaimana bagi kita akan packing dan kita beri kepada orang terdekat dan sebagainya. Sebab itulah kita pengurusan bahagian korban ini, maknanya semaksimal mungkin semua jemaah kampung ni dapat, walaupun dia kaya. Kita kata otak mari surga, masa ni lah kita nak sapa rumah dia. Sampai-sampai marilah sekali-sekala dah. Dan surga ni bukan semua mai tak derma, bab dia bimbang. Mari surga tak derma. Surga tak derma. Kan tabung jalan tu kan. Hak saya bimbang tabung jalan. Tabung jalan. Jadi saya kata kalau orang kaya ni, kalau mari surga pakai selekeh je baju duk kacing. Orang dah nampak kaya dah awak. Dah bimbang sangat kaya tu. Padahal kaya ni dah hilang pun kalau orang miskin kawan dengan dia, betul tak? Disebut dalam kitab Mau'izatul Imam Ghazali sebut,
Golongan kaya ni dia takut dengan orang miskin, takut kaya dia turun ke orang miskin. Disebut kat kitab sebut. Dan orang miskin ni dia tak payah bimbang lah, miskin dia tak akan berjakit pada orang kaya. Jadi kita berkawan tak kira dah. Kaya lebih harta kita dengan orang miskin. Sedangkan kemiskinan bukan suatu kehinaan. Orang miskin bukan hina. Jangan pandai hina orang miskin, jangan. Kerana kemiskinan itu mustajab doa dia. Dia angkat tangan, Allah terima lalu. Kita ni piti banyak sakok ni. Tuhan tanya ni boleh mana? Hak sipan ni mau nak pergi mana lagi? Banyak soalan. Bila banyak soalan, jawab sendirilah dengan Tuhan. Tak ada soalan yang boleh kita nak Allah tolong jawab bagi pihak saya ke. Tak, dunia ni kan ada masalah kita tanya orang. Akhirat lagi jawab sendirilah. Harta kita, hak kita kumpul, segala-galanya jawab sendiri dengan Allah Ta'ala. Seterusnya, apa hukum asal bagi korban? Hukumnya ialah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut dan menjadi wajib disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, apabila dia isyaratkan pada binatang miliknya, seperti dia kata, ditunjuk, ini akan jadi korban aku. Ini kambing korban aku. Disebut begitu. Ataupun dia kata aku akan korbankan kambing ini, maka menjadi wajib atasnya korban pada binatang itu. Yang kedua, apabila dia menyebut nazar, bernazar terhadap binatang, sama ada korban untuk haiwan dia sendiri ataupun dia bernazar untuk korban. Jadi dia kena ambil bahagian lah, sebab dia tak ada haiwan. Cuma sedikit penambahan berkenaan dengan haiwan ini. Haiwan yang nak dikorban jangan diambil ataupun jangan dibeli daripada yang bebas makan merata. Kalau kampung kita ni, kambing sikit-sikit nitah pun jalan. Sikit-sikit masuk rumah orang. Sikit-sikit lalu korban ni berak merata. Siapa orang semua kampung tahu ni kambing mamak ni dak lepas. Jadi kambing begitu jangan dibuat korban. Bukan saya kata haram, tapi saya nak ajar tuan dia. Tuan dia bila taing rebang dia pun pergi ngepek. Surah nak rebang tak? Saya ada kambing ni. Tempat lain 600, saya beri murah je 300.5. Kita kata mui free aku tak boh. Sebab apa? Setiap masa mudah je ikat kambing ni. Duduk merata masuk rumah orang dan dia telah termasuk dalam kategori kambing syubhah. Disebut dalam hadis Nabi SAW, manusia kita ni tak boleh ambil makan benda syubhah, kerana benda syubhah dia jatuh benda haram. Jadi kambing hak makan merata ni dia makan rumah siapa? Kat tanah orang, tanah kerajaan tak apalah. Kalau tanah orang tak ada pelok pagar, lepas tu alasan dia kata dah dia dah buat pagar. Dia nak makan ikut anda dia lah. Nama dah kambing. Bijak tak jawapan dia. Faham tak aku ayat ni? Tuan dia kata nama dah lembu. Memang dia berak merata. Kita pun jawab lembu dengan lembu, cerdik lembu lagi. Bodoh macam lembu. Jadi kita tak ingat ambil. Jangan ambil dan jangan beli. Dan saya kuliah semua. Dan kita boykot tuan-tuan lembu gini, biar dia geti sikit. Tahun depan dia pun taklah kandang. Taklah kandang, dia jaga makan, hak boleh beli. Sebab bukan lembu je, baik manusia tak boleh makan benda haram. Betul tak? Setuju tak? Kita tak boleh makan benda haram, betul? Tak boleh ambil duit haram, tak boleh ambil rasuah, tak boleh. Lembu boleh hak makan benda haram. Acik jawab ya kau sekali. Lembu boleh hak makan benda haram. Kalau lembu boleh makan benda haram, sebab tu dok merata tu. Tuan dia kata tak ada, dia lembu kan, apa peduli apa, dia bukan tahu hal haram. Memang bodoh macam lembu lah tuan dia tu. Tak tahu lembu tu juga ikut tuan dia. Kalau tuan dia tak peduli hal haram, lembu tu makanlah benda haram. Kalau tuan dia jaga, seperti mana yang berlaku hari ni, duduk dalam kandang, tag pula nama ni, IC kan, tepek sini. Veterina pula mari cek, doktor cek, ni lembu ni sihat, boleh duduk sembelih, okey boleh masuk lori, tepek di telinga, cocok lagi, kemudian tarikh-tarikh hari bulan siap, tunggu masa nak rebang. Tu lembu yang sebaik-baiknya kita ambil.
Siapakah yang dituntut untuk lakukan korban? Yang pertama, orang Islam. Jadi orang kafir tak dituntut bagi dia. Tapi dia dengar kata ada orang korban, dia pun dia kata hamba ada lembu juga ni. Dia pun bawa wangi lembu dia dekat surau kita. Wadik, ada lembu 2 ekor ni. Apa ni lembu nak gerbang katak? Apa yang kena buat ni? Apa nak buat kena? Mu kafir balik-balik. Mu kan kafir. Balik. Jangan jawab gitu. Kita tanya dia, demo nak gerbang ke hamba nak gerbang? Saya nak gerbang. Boleh ada dia kafir kata nak gerbang. Kita kata demo nak gerbang boleh. Kita orang Islam ni boleh makan daging korban yang disembelih oleh orang Islam je. Kalau mu gerbang, mu mari mu sembelih, aku tak boleh makan. Mu balik akal pun mu. Kalau gitu demo lah boleh. Lepas tu dah lembu ni demo nak klik ke nak bagi hadiah. Hamba bagi hadiah jemaah. Nampak orang baik-baik belaka ni demo set ni gak mari beli hak we kedai kambut dah apa. Biar lembu seekor. Sembelih. Demo lah sembelih. Badu kita sembelih. Boleh makan tak? Tu nak ayatnya orang kafir hadiah boleh terima, tak ada masalah. Jangan terbang tanya pula, makan dadak babi ke ni? Dia jangan pandai-pandai tanya. Kau dengar Cina makan babi, dia mui makan babi dah ni. Orang ni pun jahanam, dia tak tahu kala tu. Tanya soalan pelik-pelik. Bui makan babi ke dadak babi dah. Jangan tanya tu, jangan tanya. Kalau tanya, dia kata ya, bui dadak babi. Tak boleh makan. Walaupun dia Cina tak semua makan babi. Jangan cok Cina babi selalu. Lepas tu lah orang kata cok Melayu lembu selalu. Tu tak? Orang Melayu ni Cina kata bodoh macam lembu. Tak kena pada Cina. Itu rasa tak? Ustaz Farah ui dah lah lama tak main kuliah. Kena ui Farah lalu lah. Sebab apa? Orang Cina tak kena bodoh macam lembu. Sebab dia tak pegang lembu, dia tak lepas lembu macam kita. Seorang aja kapung pegang lembu hak lepas, habis kena. Siapa pegang lembu? Melayu tu. Kena tahan lagi, kena balik lagi. Surah Bodik dah depan sekali. Surah Sabah dia jemaah sekali kena balik, azan sekali-sekala, tapi lembu lepas. Punah jangan habis. Sebab tu kita royak atas butir. Benda yang haram tak boleh lah. Jangan buatlah. Jangan ambil korban hak gini. Jangan bila sebut jangan, maka tahun depan dia berubah tak? Berubah dia mikir lembu saya kabut tak laku. Akhirnya dia sedar, dia insaf, tahun depan boleh belilah. Begitulah. Seterusnya balik dan berakal. Bagi orang yang belum balik, maka badai dia dipanggil akikah. Baik, anak yang lahir siapa ke balik boleh dan disunat baginya buat akikah. Namun selepas balik tak ada lagi akikah. Jangan terbang bagi nak buat akikah. Atas siapa? Hamba umur 60. Kata baru anak ke? Kecil-kecil dulu dah hamba tak buat akikah. Dalam agama kita sebelum balik dipanggil akikah. Lepas balik dia panggil korban. Faham tak? Jadi kita pilih antara dua tu. Kita balik ke belum lagi? Kalau sudah balik buatlah korban. Dan korban ini bagi kita. Sunatnya yang sangat dikuatkan sekali je seumur hidup. Dah apa tiap-tiap tahun dia buat, itu kelebihan Allah pada dia. Harta dia banyak, kemudian dia nak sedekah ke orang. Hak afdal lagi, harta dia banyak, sekor pula dia ambil. Sekor tu dia seorang beli. Dia hantar meleh pun siap-siap, ambil belakalah. Hamba nak sikit je ekor. Contohnya dah. Atau batu. Kata hak tu je nak. Hak tu je nak. Alhamdulillah lega, boleh bagi. Ibarat gitulah. Makna hak tu memang Allah tabiklah, Allah puji sebenarnya harta yang dia tak sayang sikit abuk. Bak kali masjid surga memang ada seorang dua hak jenis gitu. Tanya kita nak wakil sembelih, dah mana ni tuan dia? Nama sama je. Rupanya dia seorang je. Seorang je, tapi atas nama dia seorang, tapi dia bawa anak-anak dia. Ni saya puji, dia mari seorang tapi dia bawa anak bini dia. Kata tengok ni, ni ayah nak gerbang bagi pihak awak belaka. Kita memang tabik lah. Maknanya ayah sembelih, anak-anak tengok. Ini satu pengajaran yang baik lah. Walaupun anak dia tak ambil bahagian, ayah ajar anak dia tengok binatang korban. Seterusnya mesti berakal. Kalau dia gila, tak boleh berkorban lah. Ataupun
OKU yang akal tak boleh beza antara baik dan buruk. Seterusnya dia kena berkemampuan. Mana apa kemampuan, iaitu dapat dia hidup dengan tanggungan dan sama ada makan, minum, pakai, tempat tinggal sehinggalah 3 hari tasyrik. Hari raya pertama, kedua, ketiga. Raya kedua, ketiga, keempat. 4 hari ni dia boleh hidup, survive hidup dia dalam keadaan kalau dia ada duit. Baik, hari ni sehari makan kalau anak 6 orang berapa ratus? Ambil contoh lah, sehari makan pagi, petang, malam 100 sehari. Untuk dia tambah dengan sewa lah. Kalau sewa sehari 20 riyal, rumah kecil. Jadi campur dengan sewa makan, pakaian dia cukup untuk 4 hari ni. Sekiranya sehari 150, maka dia tak boleh rebang. Maknanya dia orang miskin tak? Orang miskin lah. Maknanya duit dia ada 600 riyal je. Jadi tak boleh pula kita kepeng. Ibadat ni bagus, ambillah bahagian. Padahal dia ada 600 riyal tu je untuk dia hidup 4 hari ni. Maknanya dia tidak mencukupi, maka dia tidak ada sunat pada tu. Jadi tidak ada istilah korban pinjam duit orang. Pinjam duit orang tak ada. Sebab pinjam ni adalah kategori apa? Orang tak mampu. Dia pergi pinjam, cari mana-mana orang kaya dia pinjam. Tahun ni nak rebang doa. Duit ada berapa? 200. Nak pinjam apa? 400. 200. Baik, saya lebih suka kalau bahagian hak sikit ni, hak tak ada duit, dia pakat 3-4 orang, 200 orang ataupun 300 orang, 3 orang, 200 orang, 600. Ambil bahagian pakat ni. Sebabnya saya akan sebut macam mana sebahagian ulama mengatakan lembu boleh dibahagi pada 10 bahagian. Kan kita buat 7 lah. Mazhab Syafi'i kata 7. Tetapi yang jadi 10 ni apa? Sebab ada sebahagian tu dia bagi 3. Satu bahagian bagi 3. Sebab apa? Tak kemampuan dia seorang nak beli 600. Dia pakatlah ada 3-4 beradik, dia beli 200 ya seorang. Itu tak membatalkan korban. Faham tak ni? Jadi dia nak korban sangat tapi duit dia cuma waktu je ada, maka boleh pakat berapa orang untuk dia beli satu bahagian. Itu tak jadi orang kata kurang ke fadilat aja, dia boleh terlibat juga dalam bahagian korban. Seterusnya binatang yang disyariatkan untuk korban: 1 unta, 2 lembu termasuk kerbau, yang ketiga kambing. Kambing ni termasuk juga biri, kibah dan sebagainya. Keluar daripada ni ialah binatang selain daripada lembu, unta, kerbau, kambing. Jadi atas nama apa? Seladang tak boleh. Kambing gurung tak boleh. Kambing gurung kan hidup atas bukit. Tanduk dia putar tu. Tanduk dia comel. Jadi oleh kerana kita pun igat dia, jangan tebang igat dia. Dan igat kita terkorban. Kambing gurung dia duduk atas bukit, dia berlari atas bukit, teng. Tengok dalam video lah, dia lari atas bukit ni. Dia punya bukit tu bukan setakat curang, ada lumuk pula. Lumuk hok hijau tu kan, kalau kita pergi nak curang-curang, gelecor sikit jatuh bawah. Tapi kambing gurung boleh duduk atas bukit. Kita tengah buat korban. Sama juga dengan kancil, rusa, tak ada. Arnab, tu jauh sekali. Ayam, berat menanang lah. Bawa ayam nak pergi sembelih hari korban. 30 ekor, kena boleh 30 ekor, sekandang bawa. Ambon nak gerbang, kalau 30 ekor kali seekor 20 riyal. Banyak riyal tu. Kalau ayam kampung mahal juga tak seekor. Dia kira nilai ayam tu tak boleh. Maknanya gini, tak boleh, ia tak dikira korban. Dia kira sembelihan biasa. Boleh tak dia nak sembelih ayam pada hari korban? Boleh, tak ada masalah. Boleh ada lauk ayam sikit. Yang kita masuk banyak-banyak, dia bawa rusa. Dia pegang rusa, siapa ke tempat gerbang, hamba bawa rusa, boleh dah nak melih ni. JK yang kata tak boleh. Jangan jawab, jangan tak boleh. Rugi. Jawab kata boleh, tak ada apa. Hari ni hidangan daging rusa. Jadi dia melih tapi tak termasuk dalam korban. Tak boleh pahala korban. Faham tak ni? Dia tak ada pahala korban, dia hanya pahala sembelihan biasa. Daging tu boleh pahala dia beri kat orang, tapi bukan korban. Sebab apa Allah Ta'ala hakkan 3 jenis saja? Sebab apa? Sebab kijang, rusa, kambing gurung, seladang, dia bukan benda yang diternak. Betul tak? Kambing, lembu, kerbau, unta, binatang yang
kebiasaannya tak ada kapung melainkan ada, betul tak? Tak ada kapung melainkan ada lembu. Kalau bandar ni kurang sikit lembu. Sebabnya bandar mana ada orang panggil lembu, kapung. Nah, tempat yang jauh. Ada rumah semidi belaka, nak panggil lembu mana? Melainkan orang Arab. Arab dia buat bangunan satu family 4 tingkat. Tingkat bawah mulai ada panggil lembu. Tingkat bawah lembu ngata tahi. Naik atas baru rumah dia. Naik tingkat kedua rumah anak dia. Tingkat atas ayang itik. Kita pergi kata biar betul kata. Ayang itik tak tingkat atas. Oh ya. Allah kata agak gambar. Sebab orang Arab dia tidak boleh dia buat rumah semidi, tak boleh. Dia tak boleh buat rumah semidi. Rumah sutir jauh sekali. Tak boleh sebab di tanah sikit. Bila dia buat rumah, dia mikirkan anak dia lalu. Rumah 4 tingkat. Jadi tingkat 1 dia duduk, tingkat 2 anak dia, tingkat 3 anak dia, tingkat 4 ke cucu dia ke. Gitu. Dia tak boleh buat rumah sutir sebab tanah sikit. Baik, seterusnya melibatkan umur. Yang pertama syarat bagi menata korban, umurnya 1 unta mestilah masuk tahun ke-6. Surah kita tak buat unta tak? Ke buat? Ada. Pernah buat? Dan tak payah niat lah nak cari unta. Sebab dia maha payah, macam-macam lagi lah. Lepas tu kalau hilang, naknya kau orang ambil bahagian. Muka ni dia pakai curi dengan Toyota Vios. Pelik baru TBW. Nyo curi lembu boleh ada buat lagi. Curi dengan Toyota tu, dengan kereta Honda. Macam-macam tak malam ni punah jangan habis. Lembu jaga melek. Siang lagi. Kalau hilang naknya ke orang rebah. Jadi mesti masuk 6 tahun. Lembu dan kambing mesti masuk tahun yang ketiga. Yang kedua syarat dia mesti selamat, iaitu jangan cacat. Cacat ni mana apa? Yang mengurangkan daging dia. Baik. Antara yang mengurangkan daging ialah anggota dia tak ada. Kaki